اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن الكريم وبارك لنا. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama bagi menyambung daurah tafsir. Pada malam ini kita berada pada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping daripada kita sebut surah Az-Zumar pada malam ini, kita telah baca dan berhenti pada ayat yang ke-42 dalam surah Az-Zumar ini. Dan insya-Allah kalau kita tengok ayat kita ni, surah Az-Zumar ini dia ada semua sekali 75 ayat. 75 ayat lagi. Maknanya kalau 40, 50, 60 lebih kurang ada 20 ayat lagi dah. 20 ayat ke 30 ayat lagi. Jadi insya-Allah lah dalam 2 kali daurah ni, malam ni dan juga malam esok, kita cubalah habiskan surah Az-Zumar ini. Baik. Ayat 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Baik, ayat 42. Ayat yang ke-42 ni dalil akli yang kelima lah surah ini. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita semua bahawa Dia yang memegang dan mengawal roh manusia ini ketika mana keluar masuknya roh, ketika mana manusia tidur dan manusia jaga. Baik, Allah Ta'ala sebut Allah yang menguasai segala-galanya. Yang ini Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa daripada badannya ketika mana dia mati, ataupun wallati lam tamut fi manamiha, dan dia mengambil satu-satu jiwa orang yang mana sampai ajalnya satu, dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kita baca terjemahan dulu. Kemudian dia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dengan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya, sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda membuktikan kekuasaan bagi kaum yang berfikir untuk memahami. Baik, natijahnya dalam ayat yang kita baca ni, kita boleh bahagikan roh ni kepada dua bahagian. Kita boleh bahagikan roh ini kepada dua bahagian. Mana dua bahagian tu? Baik, dua bahagian itu iaitu, yang pertama sekali ketika mana nyawa, roh nyawa, dan yang kedua roh yang menjadikan manusia itu boleh berfikir, yang menggerakkan tubuhnya secara aktif. Dua benda roh ni. Ingatlah, yang pertama nyawa, dan yang kedua roh yang menyebabkan jiwa manusia itu jadi aktif. Baik, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sebut secara terang bahawa Allah sendiri yang kerja mencabut nyawa manusia dan mengambil dan menahan nyawa manusia itu sendiri. Ini kerja Allah. Kalau kita tengok ayat ni, Allah tawaffal hina anfusahina mautiha, Allah yang memegang jiwa ketika mana mati, Allah Ta'ala pegang. Kerana cabut nyawa ni yang pertama melalui Allah sendiri, berasal pada ayat ni. Yang kedua melalui para malaikat yang Allah Ta'ala lantik, yang Allah Ta'ala utuskan
Kita panggil malakul maut. Nah, malakul maut yang datang untuk cabut nyawa. Dua keadaan. Ataupun yang ketiga, utusan malaikat maut itu sendiri. Siapa dia? Malaikat-malaikat yang lain. Ini berdasar pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam ayat ini dua perkara. Allah Taala masa kita tidur, hak roh bahagian nyawa tu ada. Sebab itulah orang yang tidur ni dia bernyawa. Kalau tak bernyawa, kita panggil mati, tak panggil tidur. Dia bernyawa lagi. Oleh kerana hasil daripada dia bernyawa tu, maka dia masih lagi hidup. Dan roh yang keluar ni iaitu roh yang menjadikan tubuh itu boleh berfikir semasa tidur tu. Dia panggil ruhul idrak satu, ruhul hayah dua. Sebab apa? Ruhul hayah ni menyebabkan perjalanan darah urat-urat tubuh manusia, dan roh ini dengan perantaraan mata, mendengar, telinga, lidah, semua memukul tangan, begitulah seterusnya. Ruhul idrak tadi ruh yang memahami dan berfikir. Masa tidur, ruhul idrak ni lah yang diambil keluar. Dan berdasar pada ayat ini, kalau Allah Ta'ala suruh orang tu mati, ruh hak keluar, hak bahagian untuk berfikir ni, untuk memahami ni, Allah Ta'ala sekat daripada masuk, dan ruh hak dalam tu dia kena keluar, matilah dia. Kalau hidup balik, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semula pada dia. Apabila mati dalam kubur, roh awal tadi, al-hayah tu tak ada dah. Sebab roh tu Allah Ta'ala bagi pada jasad dia, bergantung pada jasad tu. Dia duduk sekali dah, roh ni duduk sekali dah. Jadi kalau kita tengok, bila matinya seorang, dapat nikmat, dapat azab, dan roh inilah akan bersama dengan manusia mati sampailah ke hari muka pengadilan, yang mana orang dalam kubur tu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan kembali untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat. Kerana manusia yang bangkit di hadapan Allah adalah manusia yang bersama-sama dengan roh dia sekali di hari akhirat. Roh dia dan jiwa dia. Boleh faham ni? Yang kata hidup lepas mati ni, ada roh ni, bukan ruhul hayah tadi, roh nombor dua tadi. Dan roh ni lah berkata-kata, mendengar, melihat semua, mendapat nikmat, mendapat azab. Allah Ta'ala bagi juga roh ni. Ini kalau kita tengok tafsir Sa'di, Dr. Abdul Rahman As-Sa'di, dia tulis mengenai dengan roh ni. Dan Syekh Buti pun ada sebut dalam syarah dia, dan beberapa kitab tafsir lagi menyebut demikian. Maknanya soal jawab dalam kubur semua tu, kalau orang tanya macam mana ada soal jawab, sedangkan dia mati tu mati hancur dah. Katakan dia mati tu kena gigit ke buaya ke, ataupun dia mati tu kena makan harimau ke, ataupun dia mati tu dengan tak ada mayat ke, hancur. Jadi nak siksa macam mana? Kerana ada orang yang mempertikaikan benda begini. Maka kematian itu Allah Ta'ala ajar sama dengan manusia tidur tu. Manusia tidur hakikatnya boleh hidup lagi, menyawa lagi. Tapi orang tak buat kira dengan orang tidur ni. Orang tak buat kira bercara dengan dia. Sebab apa? Sebab roh yang menggerakkan fikiran tu tidak ada. Kita tidur di Perlis, kita mimpi nu siapa jauh pergi ke Kuala Lumpur, naik kereta api lah. Kadang-kadang terbang, kadang-kadang macam-macam lah mimpi ni. Atau semua roh kita merayap. Apabila sampai masanya Tuhan nak suruh masuk balik, maka masuk. Dan apabila sampai ajalnya, Tuhan tahan dia supaya roh tu dia boleh keluar, dalam tubuh tu boleh keluar. Kemudian ia menahan orang yang ia menetapkan mati tengah tidur ni, dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya hingga sampai ajal ditentukan. Hakikatnya kedua roh ni akan ditarik oleh Allah semua sekali. Sebab semua manusia, likulli insanin, manusia ini akan menemui ajal. Cuma ni cara Tuhan tarbiyah roh manusia tu macam mana.
Allahu Akbar. Inna fi dzalika laayat. Ini semua tanda-tanda bagi kaum yang liqaumin yatafakkarun, kaum yang berfikir. Ayat nombor 43. Nombor 43 ni adalah satu celaan kepada berkenaan dengan hakikat syafaat. Kerana apa? Kerana syafaat ni ayat 43 sampai 45, mereka yang tidak percaya pada akhirat dia rasa gelisah apabila disebut nama Allah sahaja, tetapi bergembira apabila disebut dengan nama selain daripada Allah dan menjadikan perantaraan nama tersebut untuk berapat diri dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya kita nak minta apa-apa ni kita minta dengan Allah. Dia tak jadi gitu, dia minta dengan orang tengah. Dia kira orang tengah ni boleh beri syafaat kepada dia. Maka Allah Ta'ala tanya dengan terang-terang di sini. Pertanyaan Allahnya, patutkah mereka yang musyrik mengambil lain daripada Allah menjadi pemberi syafaat? Rupanya ambil orang tengah ni sebagai perantaraan, yang mana orang tersebut dah mati dah. Contohnya kubur. Kalau saya sebut tadi, orang yang puja kubur. Kalau pergi minta tolong dengan orang tengah tu, katakan orang tengah tu hidup lagi, tu pun kita kena buat dulu, kita kena minta dulu sebagaimana yang telah sebut sebelum ni. Patutkah dia ambil kata Allah Ta'ala menjadi orang tengah dia untuk memberi syafaat? Tanyalah kepada mereka tu. Orang begini tanya pada mereka. Kul awalau kanu la yamlikuna syai'an, bolehkah yang lain daripada Allah memberi syafaat? Padahal semuanya tidak berkuasa sedikit pun dan tidak pula mengerti sebarang apa pun. Ini pertanyaan Allah. Kerana ada pertanyaan daripada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah tanya, dia kata tidak boleh mengharap syafaat pada malaikat, anbiya, merupakan hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Tak boleh. Cuba tengok. Takkan ni hujah orang yang nak buat benda-benda yang khurafat ni. Takkan tak boleh dia kata. Kita nak harap pertolongan dia. Jawab di sini bahawa walaupun malaikat, hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling dekat pun tidak sekali-kali dibenarkan untuk beri syafaat. Tak benar sama sekali. Tidak dibenarkan memberi syafaat kepada siapa-siapa pun. Syafaat hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada Allah Ta'ala izin. Siapa dia? Cuba tengok cara Allah. Kulillahi syafa'atu jami'a. Maka jawab Muhammad kalau orang tanya begini. Jawabnya, syafaat itu semuanya kepunyaan Allah. Allahu Akbar. Yang ini tiada siapa pun dapat beri peroleh syafaat malaikat dengan izinnya. La yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada orang boleh beri syafaat malaikat dengan izin Allah Ta'ala. Tidak ada. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah izin untuk beri syafaat ni siapa dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu Allah Ta'ala izin. Bila masa Allah Ta'ala izin pada Nabi ketika mana dia mati? Dah. Syafaat Nabi yang nak dapat ni atas muka dunia ikut sunnah Nabi, dah akhirat dapat syafaat Nabi. Dah muka dunia ni lagi dah ikut sunnah Nabi, dapat syafaat Nabi. Macam mana orang boleh fikir bahawa Tok Guru ni ada syafaat, boleh pertolongan di negeri akhirat? Macam mana orang boleh fikir kubur keramat ni boleh beri syafaat, boleh beri pertolongan dia menyampaikan hajat dia? Sedangkan Allah Ta'ala sendiri pun sebut bahawa pertolongan akhirat adalah kepunyaan aku. Jadi kenapa manusia sembah, manusia puja satu benda tu, baik Tok Guru ke, baik Tok Wali ke, kubur keramat ke, bermakna benda tu sendiri tu ada kepercayaan. Dia tak pergi puja saya saja, dia tak minta saja. Contoh yang saya sebut dah belum pada ni, orang yang pakai lama capal Nabi tu, ada kepercayaan dia. Dia tak pakai design saja-saja gitu dah. Mesti pakai dengan kepercayaan. Kepercayaannya begini. Pakai, letak di dahi lah, letak di baju lah, letak di mana. Bermakna benda ni ada sebab. Dan kepunyaan Allah pertolongan, bukan kepunyaan manusia. Bukan asbab pakai begitu. Bila dia kata asbab pakai begini, jadi begini, ada kelebihan tertentu, maknanya dia telah menyebut benda yang Nabi tak sebut dan benda yang sahabat pun tak sebut.
Allahu Akbar. Syirik banyak tuan-tuan, syirik banyak. Lahu mulkus samawati wal ardh. Oh, Allah Ta'ala bagi tahu lalu kepunyaan dia lah urusan langit dan bumi. Dialah hak memerintah langit bumi. Summa ilaihi turja'un, kemudian hukumannya kamu akan dikembalikan. Kemudian kepada hukumnya kamu akan dikembalikan, iaitu akhirat. Kamu ke dunia, kamu mati, mati itu gerbang pada akhirat. Baik, ayat nombor 45. Nombor 45 ni mereka tak percaya akan rasa gelisah. Dan di antara keburukan orang yang melakukan syirik ni, syirik syafaat tadilah kita sebut tu. Syirik berkat kita belajar dah. Syirik syafaat, syirik berkat kita dah sebut dah. Surah Kahfi dah hurai dah, surah Maryam dah hurai dah, surah Al-Mulk dah hurai dah. Kira-kira pok kita ni tak ada ambil berkat dengan siapa-siapa dah ni. Nah, sebab faham dah ni. Daurah kita hari tu. Ni syirik syafaat. Syirik syafaat. Baik. Disebut nama Allah semata-mata dalam doa atau sebaliknya, maka bagaimana keadaan dia? Keadaan dia, hati dia ni rasa tak tenteram, hati dia liar dan tidak beriman kepada hari akhirat. Makna hati ni gelisah sungguh. Bila sebut hanya Allah sahaja dipuja, tak boleh minta yang lain, oh gelisah hati dia. Dan disebut nama-nama yang mereka sembah, yang mereka puja selain daripada Allah, serta merta mereka riang dan gembira. Cuba kita tengok ni, orang yang buat syirik pada Allah Ta'ala ni, kadang-kadang dia gunakan benda yang apa orang panggil, yang dia buat tu Allah Ta'ala bagi jadi ke dia. Allah Ta'ala bagi jadi. Jadi macam mana? Oh, dia buat, oh jadi benda tu, dia kata. Jadi itu menjadi alasan bagi dia bahawa syirik dia itu betul. Ada kata saya duk buat ni, oh jadi ni. Bila sebut nama Allah je macam tak yakin. Bila kata-kata sembahyang duha lah banyak, kita nak murah rezeki ni, kita baca ayat ni lah nak murah rezeki, baca begini, tak yakin. Bila dengan landasan sunnah Nabi, tak yakin. Tapi bila benda yang berlandas kepada khurafat, syirik, berasa betul. Nyakit lagu ni nyakit orang musyrikin Mekah ni. Disebutlah surah Az-Zumar yang kita baca pada malam. Nyakit musyrikin Mekah. Kenapa kita tak berasa yakin dengan ayat Allah Ta'ala, sedangkan ayat Allah Ta'ala ni boleh buat segala-galanya, boleh mengubah hati manusia, boleh mencairkan hati yang keras, tapi dia tak percaya juga. Maka Allah Ta'ala sebut lagi, wa idza dzukira alladhina min duni, bila sebut nama lain, gembira. Sebutlah wahai Muhammad bahawa kepunyaan Allah sahajalah. Kepunyaan Allah lah. Ucapkanlah wahai Muhammad, kul, sebut, wahai Tuhan semesta alam, mencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara gaib yang nyata, Engkau jualah yang mengadili di antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka sentiasa perselisihkan padanya. Ni adalah tata cara berdoa selepas daripada tengok orang musyrikin begini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, oh ya, benci kepada tauhid, benci kepada syirik ni, maka kamu sebutlah wahai Muhammad, ya Allah pencipta langit dan bumi. Ya, ini kita berdoa kepada Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya, dan sebut nama Allah yang terang. Buat apa nak seru nama hak lain? Buat apa kita nak seru nama Syekh ni? Buat apa kita nak seru nama Tok Wali ni? Buat apa kita nak seru nama apa ni, keramat ni? Buat apa? Sebut nama Allah lah. Kulillah fatiras samawati wal ard. Allah Ta'ala ajar kita sebut nama Allah. Bukan sebut nama, ambil berkat dengan nama Allah, tawassul dengan nama Allah, bukan tawassul dengan benda keramat, bukan. Ni orang mengaji Quran ni dia faham, dia boleh faham gini, anta tahkum, dan kamulah menghukum. Maknanya bahawa yang mengetahui perkara gaib yang nyata, dan engkau jualah yang mengadili di antara manusia ini, yang mereka sentiasa berselisih daripadanya. Berselisih berkenaan dengan tauhid, syirik. Allah Ta'ala sebut benda tauhid, benda betul, ikut Allah Ta'ala, jumpa jalan yang betul.
Baik, ayat nombor 47. Ayat nombor 47 ni tuan-tuan rahmati oleh Allah, takhwif ukhrawi, warning akhirat, tiada tebusan bagi orang kafir di hari akhirat. 47 hingga 48. Dan kalau sekiranya orang zalim itu mempunyai segala apa jua di bumi untuk ditebus, disertai dengan sebanyak itu lagi, ganda lagi, tentu mereka rela menebus dirinya dengan apa yang mereka nak, bumi semua lagi ganda lagi, dengan apa? Dengan azab siksa yang buruk pada hari kiamat. Kalau dia tahulah kiamat tu macam mana, akhirat esok, dia nak tebus dengan apa yang dia ada. Sedangkan dunia hak dia cari, syirik hak dia cari atas muka dunia tu, walaupun dia senang, walaupun dia hebat, walaupun dia ada segala-gala, nak beli akidah tauhid di hari akhirat tak dapat dah. Kerana akidah tauhid tu benda yang kena ambil di atas muka dunia, tak jual dah di hari akhirat. Nak lari daripada siksa Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil qiyamah tak dapat. Setelah jelas nyata kepada mereka daripada hukum Allah depan mata mereka, azab yang tidak mereka pernah fikirkan. Mana mereka tak fikir azab atas muka dunia dulu mereka dapat begini. Mereka rasa bahawa atas muka dunia dulu mereka senang, maka akhirat mereka senanglah. Atas muka dunia dah dapat harta apa mereka ada, maka akhirat adalah mereka. Rupanya mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu manusia ni dosa banyak mana pun Allah Taala boleh ampun, tapi syirik satu benda Tuhan tak boleh ampun. Sebab ni, sebab besarnya benda syirik ni bukan main-main. Orang tu buat amal apa, buat jahat apa, Allah Taala nak boleh beri pengampunan kepada dia bila-bila masa. Tapi syirik pada Allah Taala ni, Allah Taala tak ampun dengan begitu saja, tanpa dia bertaubat dengan Allah. Maknanya kalau orang tu mati lah keadaan dia jahat, kita nampak di atas muka dunia jahat, tapi dia tak syirik pada Allah, mungkin ada asbab dia buat baik, Allah Ta'ala boleh dia heret dia masuk syurga Allah. Tapi dia tu jahat atas muka dunia, lepas tu syirik pula. Dan ingat baik-baik, kejahatan yang kita buat atas muka dunia ni, sememangnya syaitan akan mengheret kita kepada kejahatan yang paling besar, iaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Kira berjayalah kalau orang tu syirik kepada Allah. Allahu Akbar. Baik. Dan jika sekiranya orang zalim mempunyai segala apa datang muka dunia, nak tebus mereka itu terdapat ditebus dengan azab yang hukum yang Allah Ta'ala buat kepada mereka, yang mereka sendiri tak pernah fikirkan atas muka dunia dulu. Firman Allah lagi, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan sudah tentu kata Allah akan nyata kepada mereka keburukan perkara-perkara yang mereka telah usahakan atas muka dunia. Nampak jadilah, nampak molek, jadi minta gitu. Oh jadi buat begini, oh boleh, semua dapat. Dia kira yakin bahawa apa yang dia tersembah ini, apa yang dia diminta ini, nama yang disebut sayang pada Allah ni boleh beri syafaat kepada dia. Dia yakin. Akhirat tak ada dalam itu. Apa yang mereka usahakan itu, keburukan yang telah mereka usahakan, nyata depan mereka benda yang buruk, dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Meliputi, wahaqa, Allah Ta'ala guna perkataan meliputi makna mereka tak boleh lari lah. Tak ada lubang untuk mereka lari daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di negeri akhirat. Ya, azab tersebut mereka ejek-ejekkan, mereka buat main-main semasa Quran sebut, semasa hadis sebut, semasa Nabi sebut, wahai musyrikin Mekah, bahawa dia main-main. Itu musyrikin Mekah. Orang kita tak percaya. Selepas dia beri kenyataan yang jelas berkenaan dengan syirik pada Allah Ta'ala, nak lari juga supaya jadi syirik dengan mempertahankan benda-benda yang tidak sejajar dengan agama itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi beratlah perkara-perkara syirik ni, satu benda yang tidak boleh manusia buat main-main. Tak boleh manusia buat main-main. Perkara yang tidak sudah dengan manusia. Tidak. Allah Ta'ala sebenarnya nak hajar bahawa pergantungan hati hanya kepada Allah. Baik. Ayat 49. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا
ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Baik, ayat nombor 49. Ayat yang ke-49 ini adalah salah satu daripada benda yang Allah Ta'ala sebut pada kita, herdikan berkenaan bagaimana perangai orang musyrikin Mekah yang memohon kepada Allah bila ditimpa bencana, dan bila Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka, mereka lupa nikmat Allah Ta'ala itu, sedangkan nikmat itu merupakan satu ujian kepada dia. Kita baca perangai orang Mekah ni macam mana. Maka apabila manusia disentuh, Allahu Akbar, fa idza massa, Tuhan sebut manusia Tuhan sentuh oleh sesuatu bahaya. Allah Ta'ala guna perkataan sentuh lah. Kita rasa benda yang kita terima tu pecah kepala dah kita nak fikir ni. Masalah yang kita fikir tu lah, rasa macam tak ada dunia dah nak lari ni. Lari situ pun tak kena, lari sini pun tak kena. Sebab apa masalah ni? Tuhan kata aku sentuh baru tu. Kalau aku pegang, kalau aku repih, lipat 4 belah, orang teruk lagi. Tu baru aku sentuh sikit, suruh manusia rasa. Kata dia, bila aku sentuh dengan bahaya, dia berdoa pada aku siang malam. Boleh dia memberikan suatu nikmat daripada kami. Bila aku bagilah, Tuhan ni baik, dia bagi. Cuba kita kira benda Allah Ta'ala bagi pada kita banyak perkara Tuhan bagi. Kau mana pakcik? Betul tak? Cuma nak menikah 2 Tuhan tak bagi lagi. Nah, tu tak tahulah macam mana tu. Kau buat kira sendirilah tu. Tak apa, tak boleh menikah 2, menikah bidadari lah syurga tu. Duk tunggu tu lah. Nanti masuk syurga lah. Tahan sekejap ni. Bini rumah backing sangat. Berkatalah dia dengan sombongnya. Bila dapat nikmat ni Tuhan bagi, dia kata apa? Dia kata aku diberikan nikmat hanya disebabkan cerdik aku, pandai aku. Ya Allah Ta'ala yang ada pada aku, bukan daripada Allah tak, daripada aku. Mana aku boleh begini itu sebab cerdik aku. Orang yang tak boleh sebab bodoh dia. Sedangkan masa dia susah tadi, dia ingat pada Allah, dan Allah Ta'ala bagi pada dia. Ini perangai. Tidak benar apa yang dikatakan itu, kata Allah. Bahkan pemberi nikmat tersebut adalah pemberian nikmat itu Tuhan nak beri apa? Ujian bagi dia. Sama ada dia bersyukur ataupun kufur pada Allah. Sebab tu saya kata, bila kita dapat satu benda yang baik bagi kita ni, Allah Ta'ala bagi pada kita 2 perkara je. Tuhan nak suruh kita masuk neraka ataupun Tuhan nak heret kita masuk syurga. 2 perkara.
Benda yang Allah Ta'ala boleh heret kita masuk syurga ni, walaupun kita ni banyak dapat nikmat keduniaan, semayang kita tak tinggal, mengaji kitab pun kita tak tinggal, semua Allah Ta'ala suruh tu kita buat, dan kita berada atas landasan Nabi SAW, bermakna Tuhan sayang pada kita. Tapi bila belum dapat nikmat tu kita boleh buat benda ni, apabila dapat nikmat daripada Allah, kita tak semayangnya, kita buat ninya, bermakna nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu sebenarnya Tuhan nak heret kita masuk neraka. Dia panggil istidraj, yang kita sebut tadi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita tak sedar Tuhan bagi pada kita tu. Sedar bahawa Tuhan bagi, tapi tak sedar yang Allah Ta'ala nak umban dalam neraka dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau saya sebut tadi bahawa kalau kita duduk atas landasan bagaimana Abu Bakar Siddiq, Uthman ibn Affan, walaupun puak dia tu hartanya melimpah ruah, penuh Madinah, tapi dia cukup orang yang semayangnya, beramalnya, baca Qurannya, segala-galanya cukup. Itu sebenarnya benda yang Allah Ta'ala nak uji kita. Ya Allah, manusia tak boleh mengaku dia betul, dia beriman sebelum Allah Ta'ala uji dia. Sungguh. Kalau nak kata saya ni, saya tak makan, tak apa, ujian orang panggil, nak buat pada saya tak boleh lah. Terah nak tengok boleh ke tak? Sungguh, jangan main-main. Ujian Allah Ta'ala ni macam-macam. Kadang-kadang Tuhan uji dengan isteri, kadang-kadang Tuhan uji dengan anak, kadang-kadang Tuhan uji dengan kawan-kawan. Macam-macam ujian Allah ni. Jangan duk rasa kita gagah nak terima ujian ni, jangan. Rasa gagah, strong apa panggil. Gagah terima ujian ni. Jangan. Allah Ta'ala bagi, dan syaitan dia tengok kelemahan kita kat tu. Ada orang dengan benda lain okey, boleh tahan. Dengan perempuan tak tahan. Ada uji kat tu. Betul tak? Tak kira lah, tok lebar ke, tok alim ke, serban besar bakul pun. Tapi bila mari perempuan ni dia senyum, tak ada apa. Saya pernah cerita tuan-tuan kan, Tok Guru, seorang Tok Guru apa, tarekat lah, serban besar lah, zikir kuat di Melaka, sebut nama dah, bukan negeri mana tapi dia Malaysia lah. Cerita betul lah ni. Anak murid perempuan tu umur 19 beritahu pada kawan dia seorang lagi, dia kata dia mengandung. Kejut kawan dia menikah bila anak Tok Guru tu umur 50 lebih. Sebab apa Tok Guru tu kata dalam diri awak ni ada syaitan ni, dia kata kena berobat. Berobat bahan ke dia. Berobat tu berobat dengan cara dia. Berobat apa? Laki dengan perempuan. Dalam gelap. Berobat syaitan tu dia panggil tu. Tak berobat orang tak. Dia apa? Mengandung perempuan tu. Abang pada perempuan tu pergi marah apa? Perempuan tu punya taksub, punya orang panggil taksub pada Tok Guru dia tu. Marah abang dia. Jangan, dia kata biar. Dia mungkin dalam keadaan masa tu dia zuk, dia lalai. Zuk sungguh. Tena dengan jatan ni dia zuk sungguh, dia zuk lain. Betul tak? Zuk sungguh. Mengandung abang tu, cerita betul. Bukan main-main. Ya Allah. Maka segala yang mereka usahakan dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, bila Allah Taala beri nikmat pada mereka, adakah dia bersyukur ataupun sebaliknya? Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun. Kalau kita tengok Al-Quran ni aksara ni, aksaran nas la ya'lamun, aksaran nas aksarahum la ya'lamun, aksaran nas la yu'minun, aksaran nas la yash'urun. Tuhan sebut banyak manusia tak ada rasa, banyak manusia tak tahu, banyak manusia tak fikir, banyak ni Tuhan sebut mesti benda tak molek. Hujah kebanyakan manusia tak molek, kebanyakannya manusia tak fikir, banyak memang gitu. Aktsaran nas aktsarhum la ya'lamu, tak ada manusia tak tahu bahawa nikmat ni adalah mari pada Allah dan kena bersyukur pada Allah, tak mari begitu. Ya Rabbi, qad qala alladhina min qablihim
fama aghna anhum. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-50 ni, ayat yang ke-50 51 takhwif duniawi dia panggil, iaitu warning atas muka dunia, iaitu orang yang menentang dan katakan perkara sama walaupun sama zaman berbeza, sama je mereka mendapat bencana akibat keburukan dilakukan, lalu mereka ditimpa akibat keburukan itu. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu daripada mereka telah juga mengatakan demikian. Kata macam mana? Yang ini mereka mendakwa bahawa apa-apa jua nikmat, kesenangan yang mereka dapat adalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian, kecerdikan mereka sendiri, bukan daripada Allah Ta'ala. Usaha mereka, bukan daripada Allah. Oleh kerana itu, nak bersyukur pada Allah pun jangan. Tak bersyukur pada Allah. Kenapa? Kerana kita, bukan kerana orang, bukan kerana Allah Ta'ala. Benda ni penyakit umat yang demikian pun berlaku juga. Maka segala yang mereka usahakan itu tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Fa asabahum, lalu mereka ditimpa ke akibat yang buruk perbuatan jahat mereka yang mereka lakukan, dan orang-orang yang zalim di antara golongan yang musyrik itu akan ditimpa juga oleh akibat buruknya perbuatan mereka itu dan jahat mereka lakukan itu, dan mereka tidak akan dapat lagi melepaskan diri daripada azab Allah di hari akhirat. Dan ayat yang akhir pada malam ini, awalam ya'lamu annallaha, mengapa mereka mendakwa demikian? Allah Ta'ala nyatakan kepada kita semua ayat 52 ni, iaitu satu dalil akli pemberian rezeki ni. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka tahu bahawa sesungguhnya Allah memewahkan rezeki pada siapa yang dikehendaki. Awalam ya'lamu annallaha, mengapa mereka boleh fikir lagu tu? Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Ta'ala ni boleh memewahkan rezeki bagi siapa yang mereka nak? Allah Ta'ala boleh bagi, walaupun orang tu tak beriman pada Allah, nak beri rezeki boleh, dan ia jugalah yang menyempitkannya pada siapa-siapa yang Tuhan nak. Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan yang jelas bagi orang yang percayakan dengan ilmu dan kebijaksanaan. La ayatil liqaumi yu'minun, bagi orang yang tengok tanda-tanda yang terang, nyata yang terang, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kebijaksanaan Allah mengatur manusia ini. Memang begitu Allah Ta'ala atur, ada hak baik, ada hak tak baik. Ada yang mewah rezekinya, ada yang sempit rezekinya. Bukan makna orang tu rezekinya luas sebab Allah Ta'ala sokong dia, tidak. Kadang-kadang rezeki yang luas tu adalah rezeki yang nak melaknat dia di hari akhirat. Baik, kita berhenti sekadar untuk malam ni. Kerana pada malam esok kita akan baca ayat 53 sampailah kepada ayat yang ke-75 esok. Kita habiskan. Jadi esok lama sikit lah. Lama sikit insya-Allah. Jangan kita akan habiskan esok surah Az-Zumar ini sebelum daripada kita masuk sambungan kepada surah-surah yang lain. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.